Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul secara atas talian untuk meneruskan seminar kita pada malam ini, iaitu seminar Rakyat Malaysia Menghafal Al-Quran pada siri yang keempat dengan tajuk Al-Quran Tawakuf Satu Mukjizat Agung. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran Ustaz Abdul Jalil, tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik dalam seminar ini. Sebelum kita mulakan seminar kita pada malam ini, ada dua perkara Ustaz nak ingatkan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik dibenarkan untuk kongsi pautan link yang diberikan supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada pengisian pada malam ini. Dan yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik diminta untuk sentiasa tutup mic dan buka kamera sepanjang pengisian ini berlangsung. Jadi hadirin hadirat sekalian, untuk memberkati lagi majlis, marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bagi meneruskan agenda kita pada malam ini, saya menjemput Ustaz Abdul Jalil untuk menyampaikan pengisiannya pada malam ini dengan tajuk Al-Quran Tawakuf Satu Mukjizat Agung. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Suara saya jelas ke? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas. Maaf ya, saya kena ambil ear speaker sebab mungkin nanti ada masalah. Okey, insya-Allah. Boleh Ustaz, insya-Allah. Saya bimbang sebab kadang-kadang ada ini. Sambil menunggu Ustaz Abdul Jalil, tuan-tuan puan-puan boleh sediakan juga mungkin buku untuk catatan pada hari ini supaya kita lebih manfaatkan pengisian yang disampaikan pada hari ini, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, okey ke suara sekarang? Alhamdulillah, alhamdulillah, okey. Okey. Jelas. Okey, baik, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahhimna asrar al-Qur'an kama tuhibbu wa tarda. ووفقنا لخدمته في كل آن وزمان على رسولنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سلمنا وسلم ديننا يا أرحم الراحمين. Yang berbahagia Ustaz selaku moderator pada malam ini, seterusnya para asatizah yang saya hormati, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi dan banyak selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita sangat bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kita pada kali keempat dalam seminar ini, insya-Allah. Semoga pertemuan kita ini membawa banyak rahmat untuk semua. Tanpa membuang masa, insya-Allah saya terus pergi kepada slide. Slide saya nampak kan? Slide okey kan? Okey, alhamdulillah nampak. Okey, dia bergerak. Jika Ustaz ada apa-apa masalah teknikal, mohon beritahu ya. Okey. Tak bergerak. Okey, baik. Sekarang ni insya-Allah konsep ni mungkin sahabat-sahabat Malaysia mungkin jarang dengar ataupun mungkin tak biasa dengan konsep tawafuk.
Tawafuq ini dalam bahasa Arab ialah kata terbitan bagi perkataan tawafaqa. Tawafaqa. Yani bermaksud keseragaman, kesesuaian, keselarasan, keharmonian atau dengan makna lain munculnya dua hal secara bersesuaian satu sama lain. Misalnya, saya sekarang ni tiba-tiba teringat tentang Ustaz Azhar, Dr. Azhar, tiba-tiba beliau call ataupun beliau bercakap terus sambil saya yang waktu yang sama, detik yang sama, saya punya ingatan atau saya ingat dia, pas dia pun call saya atau nak cakap dengan saya, so macam dia bersesuaian, dia tawafuk, berlaku tawafuk. Orang Melayu kata kebetulan. Sebenarnya kebetulan itu tasaduf. Tasaduf itu dalam bahasa Arab maksud pertembungan tanpa sengaja, tanpa niat dan hendak. Keadaan atau kejadian yang terjadi secara tidak disangka-sangka. Jadi, di alam semesta ini, menurut Imam Badi'uzzzaman Said Nursi, tidak ada kebetulan. Sekali lagi saya tekannya, selalu kita suka pakai ini di Malaysia. Kebetulan saya hari itu jumpa sahabat lama saya. Tiba-tiba kami terjumpa di KL Central, contohnya. Dia kata kebetulan. Sebenarnya bukan kebetulan. Kebetulan itu macam accidentally ataupun tidak ada aturan, kan? Tapi semua yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku dengan hendaknya. Dengan Allah Subhanahu wa taala mencaturkan dia. Allah Subhanahu wa taala macam mendatangkan dia dengan harmoni. So, Badi'uzzzaman kata di alam ini sentiasa berlaku tawafuk. Tawafuk. Ya, tawafuk. Sekali lagi saya ulang, tawafuk. Kalau mau sebut dia tawafuk. So, insyaAllah tajuk ni hari ini kan, tajuk kita ini Al-Quran tawafuk, satu mukjizat yang agung. Tetapi sebelum kita pergi tawafuk dalam Al-Quran, kita kena melihat juga di alam, di dunia ini macam mana ada tawafuk. Kan, kita kena faham dulu konsep ni, baru kita akan pergi kepada Al-Quran dan kita akan melihat contoh-contoh tawafuk dalam Al-Quran insyaAllah. So terdapat tawafuk dalam sunnatullah. Sunnatullah yani Allah Subhanahu wa taala punya undang-undang di alam semesta. Kan? Kalau Allah mengukur sesuatu, kalau Allah membentukkan sesuatu, kalau Allah menciptakan sesuatu, di sana kita melihat ada tawafuk. Misalnya tuan-tuan, saya tunjuk ya. Di sini kita nampak seekor burung, kan? Tengok sayap sebelah kiri dia. Semua nampak kan? Biru, kan? Ada simetri di sebelah kanan juga. Dia pun biru yang sama, kan? Dia macam seragam. Subhanallah. Kalau kita tengok yang bahagian hijau ni, yang sikit sangat kan, tak banyak. Jadi warna di sini di sebelah kanan pun sama. Tengok kepala dia merah, kan? Sebelah kiri dengan kanan, masya-Allah tabarakallah, sangat simetrik, kan? Kalau tengok dia punya ekor, kan? Tengok sini kiri dengan kanan yang sama bentuk, sama corak, kan? Merah dia pun subhanallah mencantikkan dia. Jadi ini boleh ke berlaku sendiri? Boleh ke kita macam percaya burung punya bentuk ni ataupun sulaman ini? Ya. Maaf Ustaz, slide Ustaz tak bergerak. Masih di slide yang pertama. Oh ya ke? Allah Akbar. Hari itu pun berlaku sama juga. Saya pun tak tahu kenapa dia. Okey, sebentar ya. Kita cuba semula. Okey, sekarang nampak ke dia bergerak ke? Okey, sekarang dekat bunga, dekat burung. Ya betul. Oh, kat burung ya. Okey. Sekarang dia bergerak ke? Kena Slide buka yang- presentation slide. Gerak. Okey, alhamdulillah gerak. Alhamdulillah gerak. Okey. Jadi kita tengok semula macam mana kan sayap kiri dia ini dengan kanan sama biru, kan? Sama corak, sama sulaman yang atas dia itu yang Allah menyulam, kan? Masya-Allah, sama kiri dengan kanan tepat, kan? Dia tawafuk. Ini dipanggil tawafuk atas sayap dia. Kalau ekor dia sebelah kiri dengan kanan, masya-Allah, corak dia itu sama.
kan? Macam hijau tadi, merah tadi. Kalau kita tengok, Masya Allah, kita terus yakin kan? Kita yakin bahawa atas burung ni ada satu kuasa yang membentukkan dia. Dia tak boleh terjadi sendiri. Tak boleh terjadi macam tu sahaja. Kan? Okey, kita pergi sekarang contoh yang lain. Tengok burung yang di sebelah kanan ini. Tengok dia punya sayap kan. Dua sayap macam mana dia ada simetri. Dari segi bentuk pun sama. Dari segi warna pun ada. Subhanallah, dia punya tawafuk kan, kaki dia, lepas tu tengok ekor dia itu, ekor dia pun ada seragam kan, dia seragam. Yang burung bawah sekali, bawah ni pun sama juga, Masya Allah, dia kan sebelah kiri dengan kanan sayap dia ada sama putih sama hitam. So ini menunjukkan ada tawafuk dalam sunnatullah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan semua itu memang mempunyai mukjizat tawafuk ni, mukjizat ini. Okey, kita melihat juga kita punya tangan sendiri. Tengok kita punya tangan semasa kita nak doa kan, tangan sebelah kanan, tangan kita sebelah kanan kan. Lepas tu sebelah kiri dia punya tapak tu kan, dia punya dalam isi dia itu Masya Allah sama, simetrik, sangat dia simetrik. Dia bentuk yang Masya Allah sangat macam sesuai antara satu sama lain. Memang ada hikmah yang penuh. So ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menaturkan bentuk ini. Okey, kita tengok sekarang rama-rama ini. Tengok rama-rama ini, seolah-olah di atas rama-rama ini ada macam cermin, seolah-olah dia mencerminkan bulan kan, bulan. Di sebelah kiri dia dengan kanan, Masya Allah kan, ada macam satu bentuk ini, kiri dengan kanan sama simetrik. Kalau tengok belakang ni pun, sayap belakang dia itu sama juga. Kalau kita perasan, Ustaz, Tuan Moderator nampak kan? Dia yang saya punya panah ni. Nampak. Ya, dia macam sama bentuk, sama dia ada keseragaman di sini. Kita lihat sini kan ada macam warna biru, ada satu bulat biru. Di sini pun di tempat yang sama di sebelah kanan sama juga. Kan, Masya Allah. Tengok di sini ada satu garis yang putih, dia ada selekoh sikit. Sini pun sama juga. Di sebelah kiri pun sama. So ini menunjukkan bahawa memang atas rama-rama ini kan ada satu kuasa yang membentukkan dia. Tengok ini juga, ini pun satu contoh lagi tentang tawafuk kan. Biru sebelah kiri ini dengan kanan sama kan. Masya Allah, tabarakallah. Subhana man tahayyara fi sun'ihil ukul. Yani memang sangat menghairankan, sangat menakjubkan. Tengok sebelah kiri dia ini kan ada warna krim, warna krim sebelah kiri dengan kanan, bahagian ni sama juga. Bahagian hitam, kalau tuan-tuan perasan, bahagian hitam di sebelah kanan dengan kiri sama juga. Masya Allah. So ini tunjuk pada kita juga ada kuasa di atasnya, dia yang membentukkan cantik tawafuk kan, dia menggunakan mukjizat tawafuk ni. Okey, jagung pun sama. Tengok dia punya susunan dan sama, dia sama-sama kan, dia menunjukkan ada tawafuk. Dia tidak macam ada tasaduf, tidak ada kebetulan. Okey, yang ni delima, dalam delima pun isi dia kan, isi kandungan dia macam mana kan, dia disusun sangat elok, sangat macam enak. Okey. Okey, tahu tak ini apa? Bentuk ni apa? Bentuk ni dengan bentuk ni sama juga. Okey, yang ni kan 6 segi. Yang tadi pun tadi ada juga 6 segi kan? Okey, rupanya sarang madu dengan atom punya susunan sama juga. So, siapa yang membentukkan atom,
dialah yang membentukkan juga 6 segi sarang madu ini. Jadi sama tangan, sama kuasa. Yani Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni, ini model sistem surya. Sistem surya dengan sistem atau model atom. Kan kedua-duanya subhanallah ada tawafuk. Kan kita menceritakan tadi, kan kalau dua perkara sekurang-kurangnya lah, kalau dua perkara kalau bertemu antara satu sama lain dengan harmoni, berlakunya di sana tawafuk. Jadi kita melihat sekarang ni sistem surya punya model dengan atom punya model nampak kalau sama, seragam. So ini menunjukkan ada mukjizat tawafuk di sini. Yani dia menyerupai antara satu sama lain. Okey, sekarang ni kita boleh buat kesimpulan tawafuk itu menatijahkan tauhid. Yani lepas kita nampak semua contoh tawafuk ini di alam, jadi kita pergi kepada konsep tauhid lah. Yani maknanya ada satu kuasa, ada Tuhan yang Esa dan Maha Esa, dia yang buat semua ini. Kalau ada dua Tuhan, nauzubillah, kan kita tidak percaya begitu. Kalau ada dua Tuhan, so macam mana dia akan tawafuk? Kan macam mana akan berlaku dengan harmoni? Tak boleh. So dengan konsep tawafuk ni kita bertambah lagi yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adik-adik, para hufaz, hafizah semua yang saya sayangi. Sekarang insya-Allah baru kita akan tengok pada tawafuk dalam tulisan Al-Quran. Tadi kan tajuk kita ini Al-Quran tawafuk, mushaf tawafuk, mushaf yang ada tawafuk dalamnya. So kita akan melihat Quran dari segi tulisan dia, kan? Tawafuk dalam tulisan Al-Quran yang dimaksud adalah 2806 lafaz Allah Subhanahu wa taala yang terdapat hampir di setiap halaman Al-Quran, keseluruhannya muncul sejajar, kan, macam bawah demi bawah ataupun dua halaman, kan, berdepan pada halaman berbeza datang saling bertindih, tersusun indah dan selaras, kan. Kalau kita melihat perkembangan penulisan Al-Quran daripada zaman Rasulullah SAW, susunan surah-surah Al-Quran telah ditetapkan dengan wahyu, kan. Macam Jibril AS turunkan Al-Quran, lepas tu dia kata letak dalam mushaf, contohnya surah Al-Fatihah letak awal, surah An-Nas hujung sekali, kan. Jadi dia disusun dengan wahyu. Okey, slide nampak kan? Slide bergerak kan? Okey. Bergerak Ustaz. Okey. Bergerak. Semua bersama dengan saya kan? Alhamdulillah sama-sama. Minta maaf sebab sekarang ni saya hanya melihat saya punya skrin sahaja. Saya tak nampak siapa dengar, siapa ada, kan. InsyaAllah mudah-mudahan semua ambil manfaat lah daripada perbincangan ini. Okey. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW telah ditulis atas kulit binatang, batu dan pelepah kurma. Ini sejarah lah, sejarah penulisan sikit, penulisan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an telah ditulis dalam satu mushaf, kan. Pada masa Muawiyah, zaman Umayyah, kan, Muawiyah bin Abu Sufyan telah diletakkan tanda baca, kan, macam ada Dhamma, kan, ada juga macam Kasra, kan, macam sukun, tanda baca semua itu oleh Abul Asad Ad-Duali. Pada masa Abdul Malik bin Marwan telah diberikan titik-titik oleh Hajjaj bin Yusuf, telah diletakkan tanda baca seperti Dhamma, Fathah, Kasra. Sorry, tadi saya tersilap. Kasra oleh Khalil bin Ahmad Faradi, kan, zaman Abdul Malik bin Marwan tu. Jadi perkembangan dalam Al-Quran yang kita nampak, kan, ada penulisan
surah Quran berlembar, kan? Lembar Al-Quran itu bersudut ayat oleh Kaisar Hafiz Osman Efendi. Hafiz Osman Efendi ini zaman Osmania, zaman kerajaan pemerintahan Osmania, dia 107 kali dia menulis Al-Quran. Jadi maksud ukuran lembar Al-Quran bersudut adalah setiap muka surat Al-Quran bermula dengan ayat yang baru dan tamat dengan tamatnya ayat. Yani dia tidak sambung ke sebelah kiri. Ini rasam Osmani, kan? Khattat Hafiz Osman Efendi telah menemukan ukuran ini ketika beliau menulis mushafnya yang kali ke-107. Beliau menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai ukuran untuk satu baris dan menjadikan ayat Mudayana dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat ke-282 sebagai ukuran panjang untuk satu muka surat. Subhanallah, tabarakallah, apabila dia menemui satu ukuran ini, jadi dia mula tulis Quran kali ke-107, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu mukjizat pada kita. Apa dia? Setiap muka surat bermula dengan mulanya ayat baru dan habis dengan habisnya ayat. Dia tidak sambung ke kiri dan semuanya 15 baris. Semuanya 15, dia seragam. Jadi tawafuk ini juga lah. Quran tawafuk punya dia punya mungkin mukaddimah dia. Sebab semua mukjizat yang lain belum nampak lagi dalam penulisan dia. Okey, tengok ni. Ini mushaf Hafiz Osman Efendi punya rasam Osmani yang di Malaysia juga kita bacakan. Tengok macam dia mula dengan mulanya ayat, habis dengan habisnya ayat. Dia tidak sambung di kiri itu. Kalau tuan-tuan perasan, lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala pun hampir macam nak berlaku tawafuk. Yani hampir macam selari, hampir macam sejajar. Tapi ada lari sikit dalam mushaf Hafiz Osman Efendi ini. Okey. Menurut kata-kata Badi'i zaman Said Nursi, ketiga ayat Mudayana yang merupakan ayat terpanjang dijadikan sebagai ukuran halaman dan surah Al-Ikhlas dan Al-Kawthar yang hanya sebaris dijadikan sebagai ukuran panjang baris, maka keunggulan yang indah dan tanda kemujizatan Al-Quran pun tampak. Okey tuan-tuan, puan-puan, untuk makluman semua, kita kan sebelum ni pernah bincang, Quran dia penuh mukjizat sepanjang zaman. Yani sampai kiamat, Quran akan menunjukkan pelbagai mukjizatnya kepada kita, kepada umat manusia. Jadi pada abad kita ini, abad lalu, ada berlaku satu mukjizat Al-Quran dalam penulisannya yang ayat Mudayana dengan surah Ikhlas atau Kawthar, kan dia sudah dijadikan ukuran dan bila Hafiz Osman Efendi dia menulis rasam Osmani itu, kan, jadi berlaku satu mukjizat, yani tidak ada satu muka surat yang dia macam kurang daripada yang lain. Semuanya 15 baris, semua dia punya, kalau lebar dia macam ukuran surah Ikhlas satu baris. Lepas tu panjang dia seperti ayat Mudayana dalam surah Al-Baqarah itu, masya-Allah. So ini satu mukjizat Al-Quran lah. Dan mungkin Hafiz Osman Efendi punya karamah, tapi Al-Quran punya satu mukjizat. Ukuran ini ditemukan oleh Hafiz Osman melalui ilham, tuan-tuan. Ilham, yang Allah memberi inspirasi pada hati dia, terlintas dalam hati dia. Imam Badi'uzzzaman dalam karya dia, dalam kitab Maktubat, nama kitab dia Maktubat, beliau menyatakan bahawa terdapat tanda kemujizatan pada penulisan dan pengukiran mushaf Al-Quranul Hakim yang tersebar dan dicetak dengan skala Hafiz Osman kerana di sana ada ilham ilahi, ya, ada ilham ilahi. Okey, artinya keistimewaan ini adalah milik Al-Quran, bukan milik seorang seperti Hafiz Osman. Kerana keadaan ini terlahir daripada ayat dan surah Al-Quran itu sendiri. Bukan dia mengada-adakan sesuatu yang baru. Bukan kita macam menunjukkan sesuatu dengan kefahaman ataupun kepandaian diri sendiri. Dia ternampak satu mukjizat Al-Quran. Okey, jadi idea tawafuk kan dalam Quran, apabila Badi'uzzzaman dia melihat Hafiz Osman Efendi punya macam lafaz-lafaz Allah tu hampir dia nampak sejajar.
Keistimewaan tawafuk yang berada dalam tulisan Al-Quran telah ditemui oleh Imam Badiuzzzaman Said Nursi pada tahun 1933. Setelah mengkaji pelbagai mushaf, beliau berniat merakamkan, dia nak macam apa, nak catatlah tawafuk-tawafuk yang berada dalam Al-Quran dengan bentuk yang lebih ketara. Beliau telah mengumumkan penemuan tersebut begini. Bersama saudara-saudara kami telah membandingkan 2-3 naskah Al-Quran Rasam Utsmani yang berlainan, maka kami mendapat keyakinan bahawa tawafuk diingini pada setiap naskah. Yani Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menulis Al-Quran, mencatat Al-Quran di Lauhil Mahfuz, di papan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat indah. Yang tawafuk itu ada, maknanya keharmonian, keteraturan, itu memang ada dalam Al-Quran. Tetapi oleh kerana para penyunting cetak telah mengikut tujuan lain, kan mereka macam ikut seni, kan mereka macam tulis nak cantikkan, kan, so berlaku ketiadaan susunan di dalam tawafuk. Jika dapat disusun akan nampak tawafuk pada sebanyak 2.806 lafaz Allah secara keseluruhan di dalam Al-Quran dengan hanya sedikit pengecualian. Di dalam perkara ini bersinar satu cahaya mukjizat kerana pemikiran insan tidak mampu untuk menguasai dan mencampuri pada muka surat yang sangat luas ini. Tangan kebetulan pula tidak boleh mencapai hal yang bermakna dan berhikmah ini. Badiuzzzaman Said Nursi. Para murid Risalah An-Nur yang menjadi calon untuk menulis Al-Quran bertawafuk. Badiuzzzaman memanggil 10 orang pelajar dia. Jadi dia agihkan 3 juzuk kepada mereka dan Badiuzzzaman suruh kepada mereka, dia kata mohon kamu semua 10 pelajar, ada yang pelajar hufaz, ada juga yang pandai bahasa Arab, ada juga yang pandai bahasa Al-Quran, kan. Jadi mereka semua itu menulis dan mereka membawa kepada Imam Badiuzzzaman. Badiuzzzaman tegur mereka. Dia kata jangan kamu masuk campur, jangan kamu macam tunjukkan kemahiran diri sendiri. Hanya ikut Rasam Utsmani yang Hafiz Utsman Effendi punya ukuran tu, nanti akan insyaAllah muncul satu lagi mukjizat Al-Quran biiznillah. Yani setiap lafaz Allah 2.806 lafaz Allah tidak ada kecuali, semuanya akan berlaku tawafuk. Yani setiap lafaz Allah akan ada hubungan dengan lafaz Allah yang lain. Jadi menulis Al-Quran bertawafuk menjadi milik Ahmad Khusraw Effendi. Siapa kan antara 10 calon tu Badiuzzzaman nak serahkan tugasan ini kepada seorang sahaja. Sebab tu dia macam buat test kepada mereka, dia ujian. Dia buat ujian, dia hantar 3 juzuk, mereka masing-masing menulis dan mereka serah balik kepada Said Nursi. Badiuzzzaman kata, saya telah membubuhi isyarat akan kilau mukjizat Al-Quran yang boleh terlihat oleh mata pada 5 atau 6 mushaf. Kemudian saya bagikan kepada beberapa sahabat yang bagus tulisan Al-Quran. Antara mereka adalah Khusraw, yakni pengasas Yayasan Khairat Foundation Turki, yang tulisannya tidak sebagus mereka. Tiba-tiba melebihi para penulis dan para guru khat Arab tersebut. Dia melebihi sahabat-sahabat lain, yakni dia dah macam memotong mereka lah, yang tulisannya paling indah berpuluh darjat. Secara umum mereka pun mengakui, ya, dia melebihi kami dan kami tidak mampu menandinginya, kata mereka. Dalam kitab Qastamunul Ahikasa, Imam Badiuzzzaman sebut ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, mohon perhatian pada muka surat yang saya paparkan ini. Kalau perasan ukuran lebar tu surah terpendek, surah Ikhlas. Tengok dia punya satu baris ni, kan. Setiap muka surat yang Quran Tawafuk yang Khairat Foundation cetak ni, kan, semuanya ukuran pendek dia surah Ikhlas punya, maknanya size lah, size yang sama. Okey, lepas tu ukuran panjang, ayat terpanjang surah Al-Baqarah, kan. Dalam surah Al-Baqarah kan 15 baris. Yang satu ayat ni penuh, satu muka surat daripada atas sampai bawah, satu ayat sahaja, ayat suci.
Tapi dia tidak melebihi 15 barisan. Macam ukuran ukuran Syekh Hafiz Osman Effendi punya. Okey, kita sekarang buat perbandingan. Quran Tawafuk sebelah kanan ni, tuan-tuan. Kalau Rasam Osmani yang Hafiz Osman Effendi menulis sebelah kiri. Okey, tengok. Lafaz-lafaz Allah hampir macam selari kan? Ada juga yang tawafuk. Tetapi di sebelah kanan memang dia tepat tawafuk. Memang tidak lari. Tengok. Semua lafaz Allah macam ikut satu line. Kan? Sini dia ikut satu line. Kan? Yang ni pun mesti dia ada tawafuk dengan lafaz Allah yang lain dalam muka surat yang lain. Ini tengok juga Quran tawafuk sebelah kanan. Kalau mushaf Syekh Hafiz Osman Effendi itu Rasam Osmani ya, bukan dia tawafuk. Tawafuk sebelah kanan yang warna kuning ni. Okey, tengok semua lafaz Allah dia selalu sejajar. Dia bukan sengaja orang tu buat, bukan penulis yang menulis Quran tu dia tulis. Dia memang ambil ukuran yang sama daripada Syekh Hafiz Osman Effendi, tetapi dia tulis je. Jadi berlaku mujizat ini. Quran Tawafuk, satu mujizat agung. Tengok Allah dengan Allah ni dia bertemu dengan harmoni berlaku tawafuk. Sebab tu dinamakan Quran ni Mushaf Tawafuk. Tawafuklu Quran kalau dalam bahasa Turki, Tawafuklu Quran. Penulisan tawafuk Al-Quran dengan dakwat merah. Kenapa tadi kita nampak lafaz-lafaz Allah tu merah kan? Itu Imam Bediüzzaman yang meminta daripada pelajar dia itu, daripada Ustaz Ahmad Khusrawi Effendi. Dia kata saya ingin menyuruh agar mushaf ditulis dengan 3 warna. Lafaz Allah dengan warna merah, keseluruhan tawafuk yang lain dengan dakwat warna yang lain, pink. Khusrawi Effendi dia pilih pink. Dan ayat selainnya dengan dakwat hitam. Okey. Jadi dalam Al-Quran semua tawafuk ni kalau kita tengok sama ada dia ada merah, lafaz Allah, Rabb, Hu, Al-Quran dan Muhammad SAW semuanya dalam Al-Quran ni setiap muka surat dia dengan warna merah. Kalau ada kata terbitan yang sama berlaku tawafuk juga, contohnya di sini kan di sebelah kanan ada hum, lahum, hum, semuanya dia ikut selari juga. Ya, macam simetrik lah, ada geometri, macam ada geometri di sini. Contohnya walakilla, kan? Qulubihim, kan di sini qulubihim di atas. Dia dua-duanya macam berlaku tawafuk, yakni dia di sana ada keseragaman. Kan ada harmoni antara satu sama lain. Sebelah kiri juga tengok, kan? Him, hum, kan? Allah tu merah, kan? Kalau tuan-tuan perasan, di sini ada yang di-highlightkan, yang diwarnakan, kan? Allah dengan sebelah kiri dia bertindih. Dan bila kita tutup Al-Quran, kedua-duanya akan bertemu dengan harmoni itu. Kalau kita tengok pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Abasa, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi'aidi safara kiramin barara. Yani ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang tinggi darjatnya lagi suci dari segala gangguan. Dalam surah Abasa juga Allah SWT sambung, terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauhil Mahfuz, yani malaikat-malaikat yang mulia itu yang lagi yang berbakti. Masya Allah. Jadi Quran Tawafuk yang Ustaz Ahmad Khusrawi Effendi menemui itu, pada zaman menemui Khusrawi Effendi yang menulis, kan dia yang merealisasikan impian Bediüzzaman tu. So mereka ini sebenarnya ambil daripada Lauhil Mahfuz, yang Allah Subhanahu wa taala menilhamkan mereka itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Sebab sangat dia cantik, ya? Sangat sunnah. Okey. Menurut kata-kata Bediüzzaman, tuan-tuan, jika akal memahami akan berkata Subhanallah. Jika hati mengerti, yakni mukjizat ini, akan berkata Barakallah. Jika mata melihat akan berkata Masya Allah. Kan? Kesimpulannya, tawafuk adalah mukjizat baru diperlihatkan oleh Al-Quran kepada para insan era materialisme, yakni hanya dia percaya pada apa yang dia melihat, kan? Yang telah jauh dari kerohanian, kan?
Jadi setakat ni mungkin itu sahaja tawafuk punya konsep tawafuk dalam Al-Quran. Jadi saya mohon saya minta izin juga mungkin dalam 10 atau 15 minit lagi saya nak Ustaz Nur ya, Nur Aiman kan, Ustaz Nur Aiman, maaf saya tak nampak tadi nama. Jadi insyaAllah Ustaz Nur Aiman saya akan tunjuk contoh lagi kepada para pencinta Al-Quran. Quran Mushaf Tawafuk ni di Malaysia insyaAllah dijual. Kalau ada yang berminat nak beli, boleh pergi kepada, di Shopee pun ada. Kalau tulis Quran Tawafuk, insyaAllah bolehlah dapat naskah. Boleh memiliki naskah Al-Quran Tawafuk. Di Malaysia ada Alhamdulillah COP KDN. Yang Kementerian Dalam Negeri pun dia sudah semak. Sekarang ni Jabatan Agama pun sekarang sekali lagi dia ada semakan baru sebab saiz Quran yang kami cetak dah tukar sikit. So Alhamdulillah di Malaysia pun ada pihak-pihak yang berkuasa sudah menyemaknya dan bersetujulah dalam Quran ini ada satu mukjizat yang baru ini insyaAllah. So sekarang ni saya mahu insyaAllah paparkan satu lagi slide yang berbeza. Di sana ada contoh tawafuk. Okey, sebentar ya. Okey. Okey, Ustaz, slide dah nampak ke? Nampak, Alhamdulillah, nampak. Okey, sekarang dia bergerak ke? Tawafuk lafaz Allah. Tak bergerak juga ya? Okay. Belum bergerak. Tak bergerak. Sekejap. Masalah yang sama. Okay. Sekarang nampak ke? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, nampak. Tapi belum bergerak juga. Sekarang gerak ke? Masih belum. Oh, ya ke? Kan presentation slide. Tadi dah ada buat sebenarnya. Mungkin. Sekarang nampak ke? Okey, nampak. Ya. Nampak? Okey. Nampak? Okay. Sebenarnya agak sukar juga macam nak tunjuk secara maya ini. Okey. Okey, dah bergerak kan? Okey, Alhamdulillah, bergerak. Okey, jadi sekarang saya nak tunjuk pada tuan-tuan contoh macam lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia tawafuk? Okey, sudah nampak kan? Macam mana mushaf ni muka surat 181 surah apa ni? Tak nampak surah. Surah Al-Ashirah. Surah apa ni? Al-Juz'ul Ashir. Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal. Okey. Kalau tuan-tuan perasan ada lafaz Allah tu dia dibulatkan. Allah, 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 Allah. Semua lafaz Allah dia selari antara satu sama lain. Ini konsep tawafuk. Ini bukan dibuat macam oleh tangan seorang manusia sendiri. Yang hanya dia, saya dah cerita tadi, dia ambil ukuran seperti Rasam Osmani punya ukuran. Yang dia ambil surah Al-Ikhlas sebagai untuk baris, satu baris yang pendek itu. Untuk panjang pun dia ambil ukurannya. So dia macam ada ni, acuan tuan-tuan. Dia ada acuan untuk menulis mushaf. So pada penhujung, bila dia habis Quran ni, dia nampak Masya Allah 2806 lafaz Allah tu, dia tidak ada kecuali, semuanya sejajar selari antara satu sama lain. Okey. Sekarang kita pergi kepada ini, lillah, Allah, Allah, Allah. Tengok, semuanya sejajar, satu line. Kalau tuan-tuan tengok di sini, kan dia tulis liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tengok di bawah pun ada sama juga. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Jadi ini warna pink. Ini pun sudah berlaku tawafuk. Sebab dua-dua ayat ni bertemu dengan harmoni. Sami'un alim, kan, dengan apa ni di sini? Turja'ul umur, kan? Kuntum walakin, di sini pun kan dia kata akar, kata terbitan yang sama. Kan? Contohnya di sini juga
Allah, Allah kan, Allah. Di sebelah kiri ini Allah, Allah kan, semuanya dia sejajar. Laqad kan, laqadi kan, di sini pun ada qad kan. Hasanatun di sini husnayain kan, sama kata terbitan yang sama pun dia tawafuk. Min qabl kan, min qabl di atas pun di tempat yang sama, secara simetrik dia ada tawafuk di sini. Wahum karihun, di bawah ada apa? Wahum karihun. Kenapa wahum karihun ni bukan di sebelah kanan? Kenapa dia sejajar antara satu sama lain? Sebab Quran tawafuk ni lah. Yani maknanya dalam Al-Quran memang dah ada mujizat ini. Quran dari semua sudut mujizat. Penulisan dia pun sangat mujizat. Okey, tawafuk kalimah yang sama, makna atau tawafuk kalimah yang sama makna atau datang daripada kata akar yang sama. Ini qulubihim, sama. Ini contohlah. Di sini hum, lahum, hum, semuanya satu lain juga. Jangan risau, insyaAllah yang slide ni saya akan hantar kepada Ustaz mungkin Ashraf ataupun Ustaz Azhar. Boleh tengok sendiri pun insyaAllah nanti. Okey, tattaqun lilmuttaqin, kata akar yang sama, kata terbitan yang sama. Qalu, qala, qalu du'u lana, kan dia sejajar juga, selari. Okey, di sini al-kafirin yakfuru, tengok kata akar yang sama, dua-duanya terbitan dia sama. Wa yakfuruna bi kufrihim, semuanya tawafuk juga, berlaku tawafuk. Okey, di sini Ghafurur Rahim, la yuhibbul kafirin, Sami'un Alim. Semua asma ilahi, sifat-sifat Allah sama juga, makna yang samalah, pergi kepada Allah kan. Kalau tuan-tuan perasan di sini lafaz Allah, 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 Allah kan 4-5 kali lafaz Allah bertemu dengan sejajar. Kalau perasan sini Allah dengan Allah ni dia sejajar. Rabbi dengan Rabbuha ini sejajar. Kan Allahu kan nampak macam di bawah dia tak ada, di atas dia tak ada. Rupanya dia tawafuk dengan Rahim ini, dengan Alim ini, yani nama Allah juga kan. So tawafuklah. Okey, Ghafurur Rahim yuhibbul muhsinin. Tawafuk alif dalam surah Al-Fatihah sangat menarik tuan-tuan. Tengok. Di sini surah Al-Fatihah semua baris dia mula dengan alif. Alif, 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 alif. Berapa kali? 6. Rukun-rukun iman tu berapa? 6 juga. So tawafuklah ni. Bukan dia tasaduf, bukan kebetulan. Memang aturan. Kan 6 kali. Kenapa alif yang di bawah ni tak pergi kepada kiri? Dia sejajar. Ini berlaku macam otomatik ni lah. Tengok hudan sebelah kiri ini hudan. Kedua-duanya tawafuk. Okay, apakah Tuhanmu? Kalau kita bertanya pada Al-Quran, Rabbukum kan, siapa Tuhanmu? Di atas ada jawapan, Allah. Rabbihim, yakni mereka punya Tuhan, siapa dia? Allah. Di bawah itu ada jawapan, macam ada perbualan dalam Al-Quran. Okey, penipuan Fir'aun ini sangat menarik juga, tuan-tuan. Kalau kita tengok di sini, Rabbuhu, lepas tu Rabbihi dan Rabbika. Ketiga-tiga Rabb ni, perkataan Rabb ni, dia ada mukjizat kan, tawafuk. Tapi Rabbukum ini dia lari ke kiri, dia tidak dengan warna merah. Sebab di sini ada satu penipuan Fir'aun. Fir'aun dia cakap astagfirullah billah, faqala ana rabbukumul a'la. Yani saya Tuhan kamu yang maha tinggi dan maha atas. Padahal ada tipu di sini. Di atas ada Allah jawab dia. Tawafuk dia di sini dengan fakadzaba. Sangat dia menipu, sangat menipu. So Rabbukum ini tidak dia selari dengan Rabb yang lain, dia tawafuk dengan penipuan tu. Ya, Allah tidak akui dia punya ketuhanan tu. Maknanya dia tipulah. So ini boleh ke tuan-tuan, yani dibuat oleh seorang individu sendiri. Memang tak boleh dia perasan di sini kan ada fakadzaba dengan Rabb ini, macam mana dia akan parallel. Okey. Tawafuk lafaz-lafaz Allah dan Rabb. Kita nampak di sini, tengok sebelah kanan. Kalau tuan-tuan mahu tutup dua-dua muka surat ini,
Jadi dia macam selari. Allah dengan Allah ni sebelah kanan dengan kiri, dan dia macam selari. Ada simetri di sini. Tengok. Kalau nak tutup dia akan naik atas ni. Dia naik atas dia. Okey, di sini pun tengok, kalau kita tengok parallel sama tempat lah. Okey, sini pun macam menarik kan? Dia ada simetri juga di sini, lepas tu di sini. Rabbihim Allah, Allah, Allah. Jadi semua muka surat. Kalau tuan-tuan puan-puan memiliki Al-Quran Tawafuq ni nanti akan tengok warna merah itu dia selari antara satu sama lain. Semua warna pink mesti ada tawafuq antara satu sama lain. Yang hitam itu sahaja yang belum ada lagi. Tapi yang warna hitam tu pun mungkin ada orang juga menemui. Sebab lepas habis contoh-contoh tawafuq ni, ada juga kawan-kawan yang dia kata, Ustaz, di sini pun saya nampak ada tawafuq. Ya. Tawafuq lafaz Allah, lafaz Al-Quran. Tengok Al-Quran dengan lafaz Al-Quran ni, kedua-duanya bertemu dengan harmoni, maknanya berlaku tawafuq. Okey, sini Quran, dia ada tawafuq juga. Ashabul Kahfi juga. Menarik juga di sini, kan, dalam surah Ashab Al-Kahfi ini, mereka ada perbualan antara satu sama lain. Seorang bertanya, qala qailun minhum kam labistum? Yani berapa lama kami sudah duduk di sini? Di bawah ada orang jawab. Dia kata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Allah yang tahu. So kita pergi kepada sebelah kiri surah yang sama dan muka surat sebelah dia itu sahaja. Allah jawab. Dia kata rasyada. Yani memang orang tu jawapan dia Allah macam sukalah. So Allah Subhanahu wa taala sambung, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Jadi memang Allah jawablah soalan mereka itu kan, perbualan mereka disambung, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di baris yang sebelah kiri tepat sahaja. Ini tak boleh kita kata dia tasaduf. Memang berlaku tawafuq lah. Okey, lepas tu di dalam surah Al-Kahfi juga di sini ada wa kalbuhum. Yani mereka punya anjing, kalbuhum, mereka punya anjing, dan dalam riwayat Ibn Kathir dinamakan qitmir. Banyak muka surat lagi di tempat yang sama, di baris yang sama, Allah SWT jawab mereka punya anjing itu nama dia apa? Qitmir. Kan muka surat ni 394, yang ni 435. Bayangkan 100 muka surat lebih kan, ada jawapan di tempat yang simetrik. Jawapan dia. Okey, banyakkanlah mengingati Allah. Okey tuan-tuan, di sini saya nak tunjuk juga satu contoh tawafuq yang agak menarik sangat, sebab dalam surah Al-Ahzab ni di sini ada satu ayat. Di dalam ayat ni suci Allah firman, Astagfirullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yani wahai orang-orang beriman, banyakkanlah mengingati Allah. Kan? Jadi kita tengok semua lafaz Allah paling banyak berkumpul dalam muka surat ini. Kan Allah tadi sebut apa? Wahai orang-orang beriman, banyakkanlah mengingati kepada Allah. Jadi Allah sendiri pun sudah letak nama-nama Allah ni paling banyak di dalam muka surat ini. 16 kali tuan-tuan. Di sini ada 5, sini ada 6. Seolah-olah macam ada jarak di sini kan. 5 rukun-rukun Islam. Dia sama dengan bilangan itulah. Di sini rukun-rukun iman kan, di bawahnya ada huwa, dia pergi kepada Allah juga, yakni dia. So kita tengok di sini kan ada 5, di sini ada 6, di bawah ada kan, ini 11 semua. Huwa pun dia dari segi matematik pun dia punya nilai 11 juga. Dan tengok di sini Allah, Allah, Allah kan. Okey, jadi kita tengok sekarang ni kan, di bawah ni tadi kan dzikran katsira ini kan, dzikran katsira, belakang dia tepat ada jawapan. Belakang dia dzikran katsira Allah. Di belakang dzikran katsira tadi dia bertindihlah. Dia bertindih atas lafaz Allah Subhanahu wa taala itu. Lepas tu tuan-tuan di sini saya sebut tadi kan ada 5 kali Allah, di sini ada 6. So huwa ini kan dia membawa bilangan 11 dalam nilai sistem nilai huruf tu.
Ya, jadi seolah-olah di sini ada proses tambahan. 6, 5, 6 ni 11. Masya Allah. Okey, doa dua orang Rasul yang dimakbulkan. Tengok. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim fastajabna lahu. Allah sudah terima mereka punya doa munajat. Di sini Zakaria alaihissalam, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairur rasyidin fastajabna lahu. Tengok tawafuk juga. Fastajabna lahu, dengan munajat mereka itu tepat, ada tawafuk di situ. Ayat-ayat rahmat kita tengok, kataba ala nafsihi rahmah. Dia macam dalam Quran ini, mushaf ni, ayat-ayat rahmah dia tidak rapat, dia punya ada jarak lah antara huruf perkataan tu. Tapi kalau ada ayat yang azab tentang siksaan ilahi, jadi dia macam rapat. Okey, di sini kata Rabbu ala nafsihi rahmah. Dia nampak sangat jelas macam mana dia. Tengok di sini, Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW rahmatan lil alamin atas semua alam. Jadi tengok kan dia sangat macam luas, sangat macam tenang kedudukan huruf-huruf tu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tengok macam mana dia sangat menunjukkan rahmat tu. Okey, itu sahaja daripada saya, hadirin hadirat. Harap serba sedikitlah sudah nampaklah konsep tawafuk ni mujizat agung Al-Quran pada abad ini. Sekarang zaman materialisme, zaman positivisme kan, orang tak percaya kalau tak nampak. So tuan-tuan cuba bayangkan kalau seorang etis, kalau dia buka Quran tawafuk ni, mushaf tawafuk ni kan, ada lafaz-lafaz Allah semua kan, ada tulis warna merah. Bila dia akan tengok, Masya Allah, semuanya sejajar, selari antara satu sama lain. So ini tak boleh milik seorang insan kan, ini memang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keindahan daripada Allah, daripada agama kita, segala kekurangan daripada nafsu saya sendiri. Mungkin susah nak sampaikan secara maya, harap maaf. Jadi saya bukalah, saya serah pada Ustaz Nur Aiman. Kalau ada soalan, mungkin ada yang nak tanya sesuatu, mungkin ada juga yang nak tambah, insyaAllah dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Jalil atas pengisian yang disampaikan sebentar tadi. Tawakuf sangat Tawafuk, hebat. Ustaz. Tawafuk. Ya, wa Ustaz, wa dulu tawafuk. Ya. Tawafuk. Ya. Tawafuk. Mukjizat yang sangat agung. So kita dah tengok, kita dah lihat sendiri macam mana Ustaz Abdul Jalil kongsikan. Kita tengok sendiri bukti-bukti yang disampaikan. Sangat-sangatlah hebat mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pengisian yang disampaikan tadi dapat kita hayati, fahami dan manfaatkan bersama-sama. Okey, kita teruskan agenda kita dengan sesi soal jawab. Jadi sesiapa yang ada sebarang persoalan, permasalahan, pertanyaan boleh diutarakan. InsyaAllah kita bagi masa lebih kurang 10 ke 15 minit untuk sesi soal jawab. Dipersilakan siapa-siapa ada persoalan ataupun penambahan ataupun perkongsian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Abdul Jalil, Ustaz Aiman dan seluruh rakan-rakan pendengar yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Pertama sekali, Ustaz mewakili keluarga besar Malaysia menghafaz Al-Quran, anjuran Mahatafiz Integrasi Madinatul Hufaz, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairul jazak, kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Jalil yang sudi menyampaikan kepada kita tentang Al-Quranul Karim dalam berbagai-bagai sudut. Apatah lagi pada malam ini
pada hemat Ustaz antara kemuncak apabila berbicara tentang tawafuq. Dan perkara lagi yang penting disebut di sini selain tawafuq ialah tidak ada musadafah. Tidak ada berlaku secara asyuaian, secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia merupakan sesuatu mukjizat yang disusun atur oleh Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Jadi terima kasih banyak walaupun Ustaz Abdul Jalil berada di Turki sekarang ini dan dengan masanya yang tentunya tidak sama dengan masa kita di Indonesia, tetapi beliau masih lagi memberikan komitmen yang sangat luar biasa kepada kita. Yang kedua ialah insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan naskah Al-Quran versi tawafuq itu, insya-Allah nanti Ustaz akan bersama-sama dengan Ustaz Abdul Jalil untuk membuat edaran, edar juga tapi kena bayar supaya kita boleh kembangkan mukjizat Al-Quran versi tawafuq ini. Boleh Ustaz Jalil kan? Ya, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Dan ada juga sebenarnya Ustaz Jalil yang telah pun menghubungi Ustaz secara personal daripada peserta-peserta ni. Antara komen-komen yang dia kata apa? Dia kata, Masya Allah, dia kata pertama sekali mereka kagum dengan Ustaz Jalil yang fasih berbahasa Malaysia. Yang keduanya ialah walaupun persembahan Ustaz Jalil ini nampak sederhana, tetapi setiap butiran kata Ustaz Jalil ini penuh dengan hikmah dan wisdom, dengan kebijaksanaan. Dan Ustaz sempat menyapa rakan-rakan yang berkata demikian. Ustaz kata ia bukannya soal wisdom semata-mata, tetapi ia datang daripada lubuk hati yang paling tulus. Dan Ustaz memang sepanjang Ustaz bermuamalah dengan Ustaz Abdul Jalil, Ustaz terasa tu aura ketulusan beliau, aura keikhlasan beliau, aura untuk menyampaikan ilmu secara sungguh-sungguh tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh merasai energi tersebut. Sehingga kan ada yang mengatakan kalaulah boleh dipanjangkan lagi bicara dengan Ustaz Jalil, berbicara tentang Al-Quranul Karim pada dimensi yang berbeza, maka mereka meminta supaya Ustaz panjangkan benda tu. InsyaAllah yang tu Ustaz akan PM tepi. Ustaz akan sembang pada masa yang lain dengan Ustaz Jalil kalau ada lagi sesuai untuk kita opsi tambahan. Jadi Ustaz mengambil peluang ni untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Jalil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khusus kepada bab tawafuq ini memang sesuatu yang sangat baru, dan Ustaz sendiri pun bila bertemu dengan Ustaz Jalil ketika mana Ustaz Abdul Jalil datang ke rumah Ustaz membentangkan modul tawafuq ini, memang Ustaz terkasima, takjub yang teramat sangat. Bagi Ustaz sendiri pun rasa benda baru. Jadi pada malam ni Ustaz harap tuan-tuan dan puan-puan silalah bertanya dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Jalil kalau ada sesuatu yang nak ditambah, nak ditanya, nak diminta penjelasan. Marilah sama-sama kita peluang tersebut. Okey, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Sorry Ustaz Aiman, bukan ahli tugas pengurusi ni, tapi nak merangsang jemaah supaya berinteraksi dengan Ustaz Abdul Jalil. Bukan senang ni direct daripada Turki ni. Okey, silakan. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan? Boleh. InsyaAllah silakan. Okey, saya Mahmud Nihat dari Kuantan. Okey, menarik juga sejarah penulis Al-Quran tadi yang dia proses tanda dan sebagainya tu. So pada zaman Abdul Malik bin Marwan itu keluar satu nama Al-Hajjaj. Tapi bagi pelajar sejarah, Al-Hajjaj ni tak berapa hero lah, tapi dia lebih keruk lah sebab dia pun bunuh orang. So macam mana tu? Kalau Fir'aun tu sebelum dia mati pun dia sudah terseksa lah. Di akhirat nanti lagi
masuk neraka. Begitu juga dikatalah dia antara pemusnah Islam lah pada zaman moden ini. Tapi ada pembaikan lah. Contohnya zaman Argadon dan sebagainya ni ada apa tu, dibaiki baliklah Islam tu. Tapi zaman Abdul Malik bin Marwan ini timbul nama Al-Hajjaj ni, macam sejarahnya tak berapa cantik lah. Bunuh ulama dan sebagainya. Wallahu a'lam, minta komen Ustaz. Ya. Yani pada setiap masa itu di samping ada orang yang walaupun nampak macam suasana yang indah, tak semestinya mengeluarkan orang yang indah. Sebab pada zaman Said Nursi dia membawa satu analogi, dia kata ular pun meminum air bersih yang sama seperti lebah madu, tapi ular itu dia mengeluarkan, menghasilkan, memprodukkan bisa, tetapi kalau kita melihat lebah madu itu dia menghasilkan madu yang ada khasiat dalamnya 70 khasiat, kan? Sebanyak 70 khasiat untuk badan kita. Jadi saya nampak perkara ini, komen saya sendirilah secara peribadi, yang pada setiap zaman kan ada insan-insan yang tidak dapat mungkin menetepikan dia punya fitrah, bukan fitrah, mungkin sifat-sifat mazmumah itu mereka tidak dapat mengetepikan, walaupun suasana yang indah, mungkin banyak ada orang-orang yang hebat di zaman dia, tapi dia nampak begitu. Seperti Abu Jahal juga kan, Abu Jahal tu di tepi dia, di sebelah dia ada insan yang makhluk yang tercinta, makhluk yang paling indah, yakni Rasulullah SAW. Tetapi dia sudah terkalah Tuhan. Dia terkalah dari segi apa? Dia kata, kenapa Allah memilih engkau, tetapi bukan memilih aku? Kenapa engkau ni sudah jadi Nabi? Yani bukan dia tak terima. Dia memang nampak akhlak Rasulullah SAW indah, sangat dia jujur, kan, seorang insan yang sangat amanah. Tetapi Abu Jahal itu dia tak dapat mengetepikan dia punya sifat mazmumah itu. Dia tak dapat macam minta hidayah dari Allah. Syaitan juga sama. Syaitan pun dia kenal Allah lebih daripada kita. Tapi kenapa dia macam asyik nak buat jahat? Sebab dia tak nak, dia sendiri tak nak. Jadi Hajjaj pun saya nampak, walaupun ada sudut keindahan, walaupun ada banyak zaman dia itu kan, kita nampak Masya Allah orang-orang hebat, tapi kenapa dia bunuh ulama? Kan Hajjajuz Zalim, kan nama gelaran dia zalim. Itu yang saya nampaklah serba sedikit. Wallahu a'lam. Ustaz, kita ada juga soalan daripada Muhammad Anis dekat chat. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah terdapat tawafuk dalam ayat kursi? Ya, Ayatul kursi. Dalam ayatul kursi pun ada. Yang saya tadi paparkan bukan seluruh Quran. Secara keseluruhan, kalau nak kita sendiri tengok, memang ini contoh akan bantulah. Contoh-contoh yang insyaAllah saya akan share nanti slide ni untuk dipanjangkan kepada semua peserta. Boleh ambil contoh tu. Lepas tu kalau nak memiliki Quran nanti senang, boleh bandingkanlah, boleh cari lagi di mana ada contoh tawafuk tadi. Seluruh Quran tu dia memang penuh dengan mukjizat penulisan ini, mukjizat yang muncul atas penulisan dia ini. InsyaAllah boleh dapat tengoklah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz atas jawapannya. Mungkin ada satu atau dua lagi soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi Zoom. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh buka mic ataupun kita boleh tulis di chat, insyaAllah saya akan bacakan. Sementara mungkin menunggu soalan tu, saya nak sentuh sikit dari segi sejarah dia juga. Ustaz Ahmad Khusraw dia menulis Quran Tawafuk ni, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, dia menulis 9 kali. Sepanjang hidup dia ini dia dipenjarakan, dia diseksa di rumah sendiri pun dia tak boleh keluar.
macam rumah dia dijadikan penjara lah, dia penjara rumah. Jadi dia menulis di dalam almari, kan, semasa waktu malam tu polis dia suruh jangan buka elektrik lampu, kan. Jadi dia secara sembunyi masuk dalam almari yang dekat dinding tu, dia buka masuk dalam, di bawah lilin tu dia menulis mushaf Al-Quran di Sparta. InsyaAllah Dr. Azhar dengan Ustazah Nur Hafizah Musa insyaAllah akan melawat nanti Sparta. Mudah-mudahan tuan-tuan juga sempat nanti kalau ada rezeki bolehlah ziarah. Masih rumah dia itu masih ada, dijaga sekarang. Di rumah itu dia menulis mushaf Al-Quran. Bayangkan dia sendiri pun tak dapat cetak zaman dia. Dia lepas meninggal dunia, anak-anak murid Ustaz Ahmad Khusraw. Ustaz Ahmad Khusraw anak murid kanan kepada Said Nursi. Jadi Said Nursi dia tak dapat cetak. Masa itu tidak ada mesin cetak, tidak ada duit. Mereka tidak mampu lah. Jadi Badiul Zaman pun tak nampak, anak murid dia pun tak nampak, kan. Khusraw Effendi sendiri pun tak dapat. 9 kali dia tulis, bayangkan. Dia meninggal dengan Qurannya. Lepas tu anak murid dia Ustaz Said Nuri sekarang ketua Yayasan Khairat, dia pada tahun 1983 baru dia dapat cetak. Itu pun bukan seluruh Quran, surah Yasin dengan surah Amma, juzuk Amma sahaja dia cetak. Alhamdulillah sekarang di seluruh Turki, bahkan di seluruh dunia, Quran Tawafuq ini dibacakan. Saya sangat takjub bila baca Risalah An-Nur. Dalam Risalah An-Nur Imam Nursi dia kata, wahai Khusraw, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada kamu. Penulisan kamu ini sudah mengembirakan para malaikat. Yani para malaikat tu tersenyum, para malaikat tu sangat mereka itu gembira, dan saya ucap tahniah dan terima kasih Khusraw. InsyaAllah dia kata masa depan umat Islam akan bertepuk tangan kepada kamu. Dan Khusraw, ingatlah seluruh dunia akan membaca Quran Tawafuq ini, dan mereka akan menghadiahkan kepada kamu surah Al-Fatihah. Jadi mari kita sama-sama insyaAllah bacakan surah Al-Fatihah kepada roh Imam Nursi, kepada Ustaz Ahmad Khusraw Effendi, dan siapa yang meluangkan masa untuk menulis Quran ini untuk kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sekarang tenang dalam kubur mereka, kan. Mereka menulis dan hadiah kepada kita, alhamdulillah. Okey, Al-Fadhil Ustaz Abdul Jalil dan juga rakan-rakan yang lain, alang-alang Ustaz Abdul Jalil pecahkan rahsia yang kononnya Ustaz akan pergi ke Turki. Biarlah Ustaz sebut awal-awal kat sini. InsyaAllah biiznillah pada bulan Jun ini, Ustaz bersama dengan seorang pengkaji sejarah Islam di Malaysia, Profesor Dr. Kamrul Zaman Yusof, dan juga Ustaz Hafizah Musa juga akan join sama, dan juga Ustaz akan buka kepada sesiapa di kalangan komuniti MMQ, Malaysia Menghafaz Quran, untuk pergi atas nama kembara rohani ke Turki bagi menjejak warisan sejarah Islam. Antara lain ialah apa yang dikongsikan oleh Ustaz Abdul Jalil tadi, juga kita akan menerokai ke sana insya-Allah. Jadi insya-Allah bila sampai masa Aqsa akan elankan, dan sesiapa yang berkelapangan sangat-sangatlah dialukannya. Ini bukan satu rehlah biasa, bukan sekadar nak pergi tengok Konstantinopel, nak pergi tengok Ankara, tidak, tapi dia lebih dalam daripada itu ialah untuk mendapatkan ibrah. Kenapa? Kerana ambil satu kata kunci, tuan-tuan dan puan-puan, pergilah melawat ke mana-mana dunia sekalipun, kalau tidak pergi ke Turki, jawabnya macam lagi tidak pergi ke mana-mana dunia. Dan pergi ke Turki itu sendiri, kalau tidak mengikut jalur mengkaji sejarah-sejarah Islam yang menjadikan kita bertambah iman, bertambah warak, sekadar pergi tinjau kanan, tinjau kiri pun tak ke mana-mana. Jadi insya-Allah Ustaz akan berkolaborasi dengan Ustaz Abdul Jalil, walaupun mungkin pada masa Ustaz Abdul Jalil dah datang ke Malaysia kot, bulan 6.
Tapi Ya, tak apa, insyaAllah, insyaAllah. tim kita akan ada kat sana, ground kat sana untuk sama-sama berkolaborasi insyaAllah. InsyaAllah. Pergi sama-sama Ustaz insyaAllah. Amin. Maaf Ustaz ya, saya mungkin bongkarkan rahsia ini. Tak apa, ini rahsia yang baik. Okey, Ustaz Aiman, ada lagi tak? InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin ada lagi soalan. Ada peserta tanya, bolehkah Ustaz terangkan slide yang tadi ada tulis hati sebut barakallah, mata masya Allah dan akal. Apakah maksudnya? Ya. Ada satu slide tadi, Ya. slide yang pertama. Maksud dia benar-benar kalau ada orang dia memiliki mata, benar-benar kalau ada orang memiliki hati, kalau memang betul-betul akal dia berfungsi, so dia tidak akan, maksud dia tidak akan menolak hakikat ini. Yani bila nampak tawafuk ni, akal dia akan terkejut. Wow, Masya Allah, Subhanallah. Kan? Bila hati dia itu nampak, Masya Allah, dia akan nampak perkara itu. Yani dia tidak akan menolak maksud dia. Itulah dia membawa maksud, yani mana mungkin dia tolak perkara ini, tawafuk ni. Dia akan terkejutlah. Subhanallah. Ya. Okey, Sebab Ustaz, kita orang beriman tu, akal kita sudah memahami kan tawafuk ni, jadi kita sebut subhanallah. Hati kita pun sudah mengerti kan, hati kita pun sudah terima perkara ini, so kita sebut barakallah. Kan mata kita pun alhamdulillah kita semua masih mata kita okey lagi. So kita dah tengok apa tawafuk ni, so kita sebut masya-Allah lah, supaya tidak ada nanti masalah untuk kita lah dalam akidah kita lah. baik Ustaz, jelas Ustaz. Okey Ustaz, mungkin soalan yang terakhir. Ustaz, selepas tawafuk ini diperlihatkan, adakah sains masih menolak Quran ini sebagai pembuktian yang agung? Ya, dia sains ada dua jenis. Ada sains yang menerima Quran punya, contohnya sebelum ni mereka tidak terima kan Quran sebut Allah Subhanahu Wa Taala turunkan besi dari langit. Kan wa anzalna al-hadid kan ila akhir al-ayat. Jadi sekarang sains terima. Tapi sains dia terima sebagai benda ini, ilmu ini benar. Bukan dia kata Quran secara keseluruhan benar. Ada yang masih menolak. Sebelum ni mungkin dia menolak secara keseluruhan, tapi bila dia dengar Quran punya bukti itu, mereka terima. Jadi sekarang ni di dunia barat masih mungkin ada para saintis mungkin belum kenal lagi Quran tawafuk. Sebab di Eropah, setahu saya, Quran tawafuk ni belum lagi disebarkan luas. Mungkin di Jerman sahaja, di British ada juga orang memiliki, tapi tak ramai juga. Sebab mereka sebelum mereka nak pergi kepada Quran tawafuk, mereka kena masuk Islam dulu kan. Sebab mereka tak mau pegang, tak mau terima Quran, tak mau baca, dengar kan dan lain-lain. Jadi saya rasa kalau benar-benar ada orang yang ada insaf dalam hati dia, kalau masih dia punya akal hati itu, dia mencari kebenaran, saya yakin dia akan terus masuk Islam. Tetapi kalau ada saintis juga, mungkin hanya mereka tengok dari segi apa susunan itu, oh betul dia okey, tapi mungkin hati dia tak terima lagi. Sebab hidayah tu bukan daripada kita. Hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Subhanallah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawapan yang sangat jelas, padat dan hebat. Sama-sama.